Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam kelas MK semester 2 dan pada hari ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita di bawah pembangunan masyarakat bahagian B untuk topik perpaduan. Jadi untuk tidak membuang masa, kita persilakan rakan kamu Selebiana untuk menjalankan pembentangan. Silakan Sele. Cikgu boleh start sudah? Ya, mulakanlah. Sebelum tu cikgu mau puji dulu slide kamu cantik. Ceria. Sedikit juga. Ya, cikgu punya anak perempuan pun kan dia cakap, wah cantiknya slide dia, saya suka. Cantik betul dia bilang anak saya lah. Yang umur 24 tahun pun puji ya. So congrats Sele. Oke juga. Hai Angel. Dengan muka freeze dia tuh Mary cantik tuh kita gambar tadi Mary. Malas nih freeze balik-balik kok. Oke, silakanlah Sele. Oke, selamat pagi Cikgu. Selamat pagi Cikgu Koni dan rekan-rekan sekalian. So hari ini kita masuk subjek kesusastraan Melayu Komunikatif STPM semester 2 dalam aspek sastra dan pembangunan. Pembelajaran kita hari ini masih lagi pembangunan masyarakat. Tajuk dia ialah perpaduan dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Seperti biasa, kita akan start kepada konsep. Perpaduan merujuk kepada perihal berpadu, bergabung menjadi satu, sepakat, dan lain-lain. Perpaduan juga merujuk kepada sifat dan perlakuan yang diamalkan secara bersama dalam sebuah kelompok manusia yang ramai, yang menggambarkan mereka bersatu. Dan ini adalah elemen perpaduan. Yang pertama, perkongsian, bertolak ansur, persahabatan, hormat menghormati, taat, dan bekerja sama. Elemen ini dia lebih kepada kita punya sikap ataupun amalan yang kita buat. Dalam aspek perpaduan, kita ada ekonomi, budaya, perkawinan, pendidikan, dan politik. Aspek perpaduan ini dia lebih kepada kita punya status ataupun bahagian yang ada macam jawatan-jawatan begitu yang ada sama kita. Ini adalah formula untuk menjawab soalan perpaduan, elemen tambah aspek. Ini penting kita ingat supaya nanti kita tidak salah jawab dan ada soalan perpaduan keluar. Oke, kita masuk kepada analisis perpaduan. Perkongsian perniagaan dalam aspek ekonomi. Perkongsian ini adalah elemen, ekonomi itu adalah aspek. Contohnya, Encik Muhammad dan Datuk Tan berkongsi saham dalam syarikat firma Serba Dagang International. Yang kedua, ya. Izinkan cikgu bertanya dahulu untuk isi satu ini. Ada berapa equity saham yang dipegang, berapa peratus equity saham yang dipegang oleh Encik Muhammad dan berapa pula Datuk Tan? Encik Muhammad ada 60%, Datuk Tan 40% equity. Okey. Kenapa Encik Muhammad pegang lebih? 60? Apa kelebihan yang dimiliki oleh Encik Muhammad berbanding Datuk Tan? Ada sesiapa yang boleh jawab? Kerana Encik Muhammad tu apa? Datuk Tan tu bagaimana? Dia berbangsa Melayu. Ya, kalau Melayu dia ada keistimewaan Bumi Putra. Okay? Bumi Putra dia akan pegang share yang lebih besar lah dalam sesebuah syarikat. Ya. 60%, nisbah 40%. Okey, itu kamu ingat ya. Kalau Bumi Putra dia mesti 60%, dia lebih besar daripada non Bumi Putra. Thank you Rosen. Faham?
Paham juga. Oke, thank you. Mary sehatkah? Juga Ya. yang syarikat firma serba dagang internasional nih, dia punya syarikat nih apa nih juga? Dia Saya cari di buku, saya tidak. Syarikat Firma Serba Dagang Internasional ni adalah syarikat yang ditubuhkan bersama oleh Encik Muhammad dan Datuk Tan. Okay, so diorang punya syarikat ni dalam buku tu dia menguruskan perdagangan lada hitam, perbekalan lada hitam ke Jerman. Dia international lah, dia bukan dalam negara tetapi dia melepasi sempadan ke luar negara. Ada tu dalam buku teks. Oh, oke juga. Okey. Mary sehatkah? Mary, sehat? Mary sehat? Oke juga, kenapa? Tidak, nampak macam tidak berapa bermaya. Okey, tidak apa. Mary sehat. Okeylah, syukurlah Mary sehat. Hai Mary. Mary sekarang di Kayangan. Teruskan Selek. Hai Oke, Adrian. yang kedua, taat akan ibu bapak dalam aspek perkawinan. Syarifah Muina taat kepada arahan ayahnya supaya berkawin dengan abang iparnya Tan Sri Syed Aris setelah kakaknya meninggal dunia ketika melahirkan Mahani. So di sini sebelumnya Tan Sri Syed ini dia pernah kawin sama kakak kepada Syarifah Muina, yaitu Syarifah Naimah, nama kakak dia. Terus anak Syarifah Naimah tuh si Mahani. Jadi disebabkan Syarifah Naimah tuh sudah meninggal, jadi bapak dia suruh si Syarifah Muina kawin sama Tan Sri Syed supaya Mahani ada mami. Betul nggak Cik? Betul, pandai kamu. Betul. Ya, yang lain ni faham kah? Charlotte boleh faham? Itu jalan cerita dia. Charlotte sedikit bingung. Cuba explain balik Selek. Saya nampak si Charlotte tu masih berfikir tadi tu. Oke. Sebelumnya Tan Sri Syed dia kalau ada istri lagi, yaitu kakak kepada Syarifah Muina, yaitu Syarifah Naimah, nama istri dia yang sebelumnya. Tapi dia meninggal sebab ketika melahirkan si Mahani. Jadi lepas kakak dia meninggal, si Syarifah Naimah tuh bapak dia suruh si Syarifah Muina kawin sama Tan Sri Syed supaya Mahani ada mami. Okay, thank you. Faham sudah? Si Ellie ni bermasuk ni. Ellie? Okay, so kita tengok balik mungkin cara paling senang kamu ingat saja Tan Sri Syed Aris ni, nama penuh dia Tan Sri Syed Aris. Isteri pertama dia ialah Syarifah Naimah. Okay, Syarifah Naimah. So, perkahwinan Tan Sri Syed Aris dengan Syarifah Naimah, mereka dapat anak iaitu Mahani, Syarifah Mahani. Tetapi Syarifah Naimah ni, isteri pertama Tan Sri Syed Aris ni, mami kepada Mahani ni, meninggal dunia masa melahirkan Mahani. So, Tan Sri Syed Aris ni berkahwin dengan Syarifah Muina, iaitu adik kepada Syarifah Naimah. Syarifah Muina ni lah yang taat akan ibu bapa dalam aspek perkahwinan sebab dia menuruti permintaan wali dia, ayah dia yang menyuruh dia berkahwin dengan abang ipar dia sendiri supaya Mahani tu ada seorang ibu. Okey, faham sudah, Charlotte? Jadi Tan Sri Syed Aris berkahwin dengan dua orang adik-beradik lah. Artinya di situ. Mula-mula kakak dan adik. Okey, so teruskan, Saleh. Yang seterusnya bersahabatan dalam aspek pendidikan. Rahim berbangsa Melayu dan Mahani yang berbangsa Arab bersahabat baik dengan Robert yang berbangsa Cina sejak di bangku sekolah. Rahim ini anak kepada Encik Muhammad, Mahani anak kepada Tan Sri Syed Aris, dan Robert anak kepada Datuk Tan. Okay. Angel, okay. Angel kasih sisir sikit rambut kau sebelah sini, Angel. Ada soalan? Adrian?
Senang saja aspek perpaduan, tapi dalam senang-senangnya itu ada beberapa pelajar yang terpeleot masa jawab soalan ini. Select salah seorang tu kalau cikgu tidak silap. Apabila kamu jawab soalan perpaduan, kamu mesti sebut nama tu punya watak keturunan dia. Macam sini, Rahim berketurunan Melayu, Mahani berketurunan Arab, Robert berketurunan Cina. Barulah nampak tu perpaduan. Kalau kamu hanya sebut nama, kamu tidak nyatakan kaum, dia kurang menampakkan. Biarpun nama tu Robert, tapi apa suku kaum dia? So kena nampakkan perpaduan yang kamu sudah tahu perpaduan itu dia mesti melibatkan lebih daripada satu kaum. Okay? Hati-hati. Mesti sebut nama kaum selepas sebut nama watak. Macam yang saya sebut ni lah di sini ni. Dia jelaskan keturunan. Faham? Begitu Mbak Angel. Barulah kemas. Ini tadi macam baru bangun sejak. Macam ni baru handsome. Baru bangun batu cikgu. Jangan kasih ketarak Mbak Angel. Selalunya kau pandai berlakon. Kemarin dulu 7.30 pun kau kemas. Okey, so kita teruskan select. Ada soalan kamu boleh tanya atau tulis di ruang chat ya. Ya. Menghormati dalam aspek budaya. Contoh dia, Datuk Tan menghormati Encik Muhammad dengan datang ke pejabat Encik Muhammad walaupun beliau boleh saja memanggil Encik Muhammad berjumpanya. So di sini Datuk Tan ini dia punya jawatan lagi tinggi daripada Encik Muhammad. Sepatutnya kalau orang besar dia punya jawatan, sepatutnya orang yang di bawah dia yang patut pergi pejabat dia. Tapi kalau di sini disebabkan Datuk Tan dia sangat menghormati Encik Muhammad, jadi dia sendiri yang datang pergi pejabat Encik Muhammad. Oke, kata cikgu. Okey. Nama pun Datuk kan, Datuk Tan Encik Muhammad. So Datuk Tan dia punya status memang lebih tinggi kan. Tapi Datuk Tan sanggup merendahkan diri dia datang ke pejabat Encik Muhammad sebab dia menghormati Encik Muhammad sebagai seorang saudagar Melayu yang berjaya. Okey ni. Saya okey. Kawan kamu tu yang cikgu tidak tahu. Cikgu, yang Mary. aspek budaya apalah tuh cikgu yang dia maksudkan sini aspek budaya menghormati tetamu? Menghormati, dia bukan menghormati tetamu. So di sini dia just, kita tidak akan perdalamkan dia aspek budaya apa Mary. Just kita ambil dia punya main aspek utama sahaja. Nanti kalau Mary yang mengupas, barulah Mary akan buat dia lebih lanjut lah. So di sini dia just budaya sajalah. Tapi kalau Mary tanya, dia budaya menghormati apa? Dia budaya menghormati, dia bukan menghormati tetamu kan, sebab dia yang pergi berkunjung ke pejabat Encik Muhammad. So, sini just budaya menghormati. Begitu sahajalah budaya menghormati. Cuma mungkin budaya menghormati itu kalau kamu lihat dalam kupasan kamu nanti, mungkin kamu macam Intan punya tu, Intan ada sebut budaya menghormati tetamu, budaya menghormati pemimpin, begitu kan? Budaya menghormati guru agama. Tapi di sini dia tidak sebut. So mungkin di sini kalau kamu mau sebut budaya menghormati rakan niaga. So orang ni business partner kan? Okey Mary? Ya, okey cikgu. Okey, thank you Mary atas soalan. Teruskan Saleh. Oke, yang seterusnya bekerja sama dalam perlombongan aspek ekonomi. Datuk Tan yang berbangsa Cina dan Encik Muhammad yang berbangsa Melayu bekerja sama dengan meneruskan legasi keluarga mereka dalam mengusahakan kegiatan perlombongan di Lembah Tualang melalui penubuhan syarikat Lombong Lembah Tualang. So di sini dulu Bapak si Datuk Encik Muhammad ni nama dia Datuk dia si orang Indra Datuk Muhammad Saman bin Bendahara Muda, itu nama Datuk Encik Muhammad. Nama Bapak Encik Muhammad ialah orang kaya
Udah apa? Cikgu rasa kamu terbalik tuh, Selek. Oh, cikgu, bapaknya orang kaya Indra Datuk Idris bin Saman. Itu kata cikgu. Dena. Datuknya orang Indra Datuk Muhammad Saman bin Bendahara Muda. Kita tanya Dena. Dena nih yang punya tajuk nih, susun lapis nih. Dena. Ya, Cikgu. Kamu punya watak betul kah tuh? Betul kah yang Selek cakap tuh? Ulang balik, Selek. Bapak Encik Muhammad ialah orang kaya Indra Datuk Idris bin Muhammad Saman. Nama Datuk Encik Muhammad ialah orang Indra Datuk Muhammad Saman bin Bendahara Muda. Sorry, cikgu terlepas. Siapa nama ayah tadi? Orang kaya Indra Datuk Idris bin Muhammad Saman. Dana, kamu betul kah? Itu kah? Itu ayah, Datuk Idris. Orang kaya Indra Idris. Ya, Orang Cikgu. kaya Indra Datuk Idris. Oke, so Ya, itu yang ialah kaya. ayah. Itu kan? Ya, Cikgu. Oke, so betul lah Selek. Orang kaya Indra Datuk Idris bin Muhammad Saman itu ialah ayah kepada Encik Muhammad. So yang satu lagi itu ialah Datuk dia lah. Ya, Cikgu. Okey. Teruskan Selek. Dan yang akhir sekali bertolak ansur dalam aspek ekonomi. Datuk Tan bertolak ansur dengan Encik Muhammad dalam perniagaan walaupun beliau lebih berpengalaman, namun tetap menerima ide Encik Muhammad yang mahu kembangkan perniagaan di peringkat antarabangsa, yaitu dengan mendapatkan kontrak membekalkan nada hitam ke Jerman selama 7 tahun. Boleh paham tak kamu? Diorang faham tu Selek, kesian. Mungkin Selek tidak nampak kamu thumbs up tu. Ya Selek, diorang faham Selek. Oke, Cikgu. Si Selek saya rasa dia cuma nampak slide dia. Kan Selek? Ya, Cikgu, saya nampak slide saja. Okey, diorang faham, diorang thumbs up. Cikgu saja yang nampak diorang thumbs up ni. Okey, silakan Selek. Okey. Selek, tadi isi tu ada 5 lah kan? 5 kan? 6. Okeylah, cukup. Cantik sudah tu. So, tidak banyak untuk kamu hafal. Kamu boleh hafal 5. Thank you, Selek. Next. Oke, kita masuk kepada aspek yang paling penting, yaitu ekonomi dalam perpaduan. Pertama, Selek, sekejap Maksudnya sekarang ni apa yang Selek ingin bentangkan ialah dia mengkhusus kepada perpaduan dalam aspek ekonomi sahaja. Kan? ya, Cikgu. So pelajar lain tolong faham yang tadi Selek bentang 6 tu itu adalah perpaduan secara umum. Kalau soalan tu minta perpaduan secara umum, maka kamu boleh pilih 5 daripada 6 isi yang Selek beri. Tetapi jika soalan tu menyoal tentang perpaduan khusus dalam aspek ekonomi sahaja, lihat soalan. Dia minta umumkah ataupun dia ada cakap perpaduan dalam aspek ekonomi. Kalau soalan itu minta dalam aspek ekonomi sahaja, maka apa isi kamu ialah apa yang Selek akan bentang selepas ini. So, apa yang paling penting sebelum kamu jawab soalan, lihat dan teliti dahulu apa kehendak soalan. Jangan nampak perpaduan terus jawab, tapi tidak baca habis apa soalan tu minta. Okey, baca soalan hingga ke ayat yang terakhir supaya kamu betul-betul tahu apa yang soalan minta. Faham ikut cakap cikgu ni ingat betul-betul Okey. Jangan nampak saja scan saja. Okey, soalan tentang perpaduan. Okey, apa elemen tu? Kasih keluar.
Betul lah semua elemen dan aspek dia, tapi sekali tengok soalan hanya minta ekonomi. Kamu bagi yang umum. So, apa akan jadi? Mungkin satu sahaja isi kamu yang kena di sana, yang lain tidak kena. Misal kata kamu bagi jawapan kamu persahabatan dalam pendidikan. Kenakah? Nahi, tidak kena. Kosonglah, hilang 4 markah. Lepas tu, taat akan ibu bapa dalam perkahwinan. Ada kaitankah? Tidak. Habislah. 8 sudah lagi markah hilang. Lepas tu apa lagi? Menghormati dalam budaya. Menghormati dalam budaya. Pun tidak kena. Hilang lagi 4. So, sudah 12. Apa lagi yang seterusnya tadi? Yang si Selek bagi? Katakanlah di situ ada lagi 4, 5 kisi kamu bagi, 1 saja yang kena, iaitu bertolak ansur dalam ekonomi. Misal katalah, cikgu tidak pasti isi itu Selek dia bagi ke tidak. Kalau itu saja, daripada 20 markah, 4 sahaja markah kamu untuk isi. So 4 tambah 3 untuk pengenalan 7, tambah 2 untuk penutup 2, 9. 9 per 25. Matilah macam mana Macam mana tu hancur harapan Kalau soalan bahagian B 7 per 25. Hancur harapan. Okay? So tolong ingat pesan cikgu. Teliti, highlight apa soalan minta. Mesti teliti dan highlight. Okay? Jangan excited je tengok apa soalan keluar. Tengok dia punya inti. Perpaduan. Oh, ini alam sekitar. Tapi tidak tengok apa skop soalan. Itu kena elakkan. Okey, cikgu harap itu sangat kamu faham dan jadikan pegangan ya. Exam tidak lama lagi. Okey, teruskan Selek. Oke, cikgu. Perkongsian saham antara Melayu dan Cina. Syarikat Firma Serba Dagang Internasional adalah syarikat perkongsian antara Encik Muhammad yang berbangsa Melayu yang memegang 60% equity syarikat dan Datuk Tan yang berbangsa Cina yang memegang 40% equity syarikat. Oke. Kasih keluar suara kamu sebab si Selek tidak nampak kamu tu. Oke, Selek. Oke, thank you. Yang seterusnya adalah orang kanan dalam syarikat. Encik Muhammad merupakan orang kanan Datuk Tan dalam syarikat Firma Serba Dagang Internasional. Apa jawatan dia dalam syarikat tu? Apa itu cikgu? Apa jawatan Encik Muhammad dalam syarikat Firma Serba Dagang tu? Apa jawatan dia? Anyone? Pengarah urusan kah? Selek ada Ya, cikgu, pengarah urusan. Pengarah urusan syarikat Firma Serba Dagang Internasional. So itu jawatan dia, kamu tolong ingat. Seingat cikgu memang dia pengarah urusan syarikat Firma Serba Dagang Internasional. Sebab tu kita kata dia orang kanan syarikat. Okay? Kenapa kamu orang ni diam? Selek dia orang ni diam-diam. Edwin, okay. Macam saya tengok TV kan ada banyak watak dalam TV. Ada Doraemon, ada Giant, ada Nobita. Tapi kan semua diam-diam. Okey, kamu orang sana, Dena. Kenapa kamu diam-diam ni? Okey? Oke, Selek. Okey, gitu. Baru kita rasa ada pelajar dalam kelas. Silakan, Selek. Oke. Usaha sama dalam perlombongan. Contohnya Encik Muhammad dan Datuk Tan menumbuhkan syarikat Lombong Lembah Tualang untuk meneruskan kegiatan perlombongan di Lembah Tualang. Oke, boleh paham? Oke, Selek. Oke, thank you. Yang seterusnya sebagai pekerja syarikat, Encik Muhammad dia sebagai pengarah urusan syarikat Datuk Tan Enterprise, manakala Datuk Tan sebagai pengarah urusan syarikat Lombong Lembah Tualang. Mary yaitu bekas setiausaha
Mary yaitu bekas setiausaha Encik Muhammad, dan Mahani yaitu setiausaha Encik Muhammad yang baru. Oke, boleh paham? Boleh. Boleh. Diorang senyum-senyum jadi dalam konti ni. Oke, kerjasama yang paling sudah kerjasama Tauke Chan dengan Penghulu Mahmud. Contohnya Tauke Chan dia bercadang membuat proyek perumahan di Kampung Pulai dengan kerjasama Penghulu Mahmud. Penghulu Mahmud ni abang kepada Encik Muhammad. Boleh paham? Boleh. Ini paham. Oke. Habis sudah? Katakan kepada KMK. Okay, thank you Saleh. Ada apa-apa soalan Saleh? Saya rasa Oh, ya, pemahaman Pak. Saleh very simple dan dia just beginilah contoh pembentangan yang sangat mudah untuk difaham lah. Dia ada fakta, ada contoh, fakta, contoh, fakta, contoh. So selebihnya tu yang huraian-huraian tu kamu punya apa sendirilah, kepandaian kamu sendiri mengolah lah ya. Okay. So silakan Saleh kalau ada soalan. Oke. Saya tanya juga ya macam saya tanya yang kalau kamu paham atau tidak. Kan tadi saya cakap ada nama kakak si Syarifah Muina tuh. Kamu ingat kan nama dia? Ingat. Oke, siapa? Siapa nama kakaknya? Syarifah Naimah. Oke. Betul, Mary betul. Itu bekas setiausaha Encik Muhammad tu yang jawab. Mary. Siapa kakak, siapa adik ni? Syarifah Naimah kah Syarifah Muina? Syarifah Naimah tuh kakak, Syarifah Muina tuh adik. Jadi siapa yang kawin siapa? Adik Syarifah Naimah yang kawin sama Tan Sri Syed Aris, yang si Syarifah Muina. Calet yang meninggal Naimah. Yang masih hidup jadi Mamat Tiri Muina. Muinah. Okey. Mungkin macam tu Saleh baru si Calet senang memfaham. Yang sudah meninggal Syarifah Naimah, yang masih hidup Syarifah Muinah. Okey. Oke, Cikgu. Okey, Cikgu Saleh, teruskan Cikgu Saleh. Siapa nama Bapak Encik Muhammad? Orang kaya. Siapa kamu tanya ni Saleh? Tangkap. Si Angel mau menjawab. Kejap Cikgu. Di sini kan ada si Angel, Adrian, si Rex. Tengoklah, baliklah sini. Baliklah ke pangkal jalan. Saya mau tanya Eli. Eli, orang bertua Eli, baju merah macam cikgu. Siapa nama ayah Encik Muhammad? Orang kaya Indra. Itu aja saya ingat. Kalau itu bahaya tuh Eli, sebab itu hanya gelaran tuh. Kalau nama ni saya tidak berapa ingat lah, tapi kalau jalan cerita saya ingat lah. Karena juga ingat tuh nama bapak tuh kan, Cikgu Saleh. Ya, Cikgu. Eli kau beli pas juga sama siapa-siapa. Tangkap Eli. Kejap, cari dulu. Oh,
Mira lah. Mira. Mana Mira? Ada apa Mira? Oke, Mira. Mira. Oh, Mira. Di mana kau Mira? Oh, Mira pergi Korea tuh, Eli. Tangkap orang yang ada sini. Ada kamu nampak muka, paling senang. Eli. Oh ya, Cikgu, baru saya ingat. Hah, kau ingat sudah? Oke, jawablah. Eli. Jawablah, Eli. Kenapa masa kita ini terbuang nih nanti? Siapa orangnya? Siapa namanya? Selek. Cikgu Selek. Ya, Cikgu. Siapa? Eli? Eli mau bercakap? Si Eli terus tutup kamera. Eli mau jawab? Ya, sejumpa sudah. Oke, siapakah? Orang kaya Indra Datuk Idris bin Muhammad Saman bin Bendahara Muda. Itukah? Wow. Yang bendahara muda tuh bukan Dua kali bin. Oke, Selek, betulkan. Betul Ada satu sudah Selek. yang jawabannya orang kaya Indra Datuk Idris bin Muhammad Saman. Itu aja. Oke, Eli. Oke. So yang Eli sebut tadi itu kan dia sebenarnya dia bapa Encik Muhammad dan moyang Encik Muhammad, datuk dia terus. Dua terus tuh si Eli sebutkan, Selek. Iya, Cikgu. So sebenarnya kalau ayah dia ialah orang kaya Indra Datuk Idris bin Muhammad Saman. Oke, next. Teruskan. Oke. Saya mau tanya, si Rahim kan dia belajar di London. Jadi apa yang dia kursus apa yang dia ambil di London? Kerja apa? Saya pilih. Siapa mau jawab? Belum saya pilih. Satu. Cepat kamu jawab. Cikgu Selek Pilih. Apa? Ijel. Jawab saja, Ba. Jangan buang masa. Kita hargai masa kita. begitu. Bidang pengurusan dagang. Iya. Oke, ngam satu. Ijazah. Rex Curi. Ya. Si Charlotte mau jawab juga kah? Apa dia Charlotte? Bukan, itu Dena tuh. Dena? Apa dia Dena? Ijazah? Ijazah sarjana muda pengurusan dagang. Oke, betul. Oke, betul. Oke, si dalam slide tadi. Apa dia? Ada keluar dalam slide tadi. Oh, tidak, saya tanya jam atau kamu ada baca buku? Yat itu dia undur jauh di belakang. Patutlah si Ayat tidak mau jawab tadi sebab dia ada dalam slide Selek. Oke, ada lagi Selek? Satu jalan lagi juga. Siapa abang kepada Encik Muhammad? Pengulu Mahmud. Ya, betul. Yeah. Charlotte mau jawab batu. Wah, sama-sama tuh. Sudah sebenarnya tadi. Saya tarik balik. Selek. Oh, jawab lah. Selek. Apa? Apa juga? Ganasok. Apa? Macam something apa? Selek, coba kamu tanya saja sebab macam si Charlotte ni dia macam mau menjawab kan. Coba tanya apa yang kamu sudah bentang tadi tu. Tanya balik untuk uji dorang punya ingatan.
Oke, Cikgu. Kalau kamu susah pilih nama, kamu baca soalan, cikgu pilih Oke, orangnya. syarikat firma. Oke, berarti Cikgu. Boleh, boleh. Syarikat apa? Hah? Saya dengar syarikat apa saja nih? Apa soalan? Oh, syarikat firma serba dagang internasional. Apa tuh syarikat itu? Oh, apa yang diusahakan oleh syarikat firma serba dagang internasional? Calet? Iya. Hah? Orang tanya calet. Siapa jawab? Siapa betul? Suka mau potong jalan loh. Kasihan Mayor. Kasihan Mayor. Bahasa bercakap. Maaf. Bocor sudah jawaban lada hitam oleh ada banyak peminat si calet sini yang mau backup dia. Oke. Oke, betul lada hitam. Soalan tu sudah lepas. Bagi soalan lain, apa ni? Selek. Selek. Kamu stop sharing kamu punya bahan ni pun boleh sudah nih. Ataupun kamu masuk pergi. Alamak. Oke. Kejap. Soal isi pertama kamu yang perpaduan tu. Kamu kan sudah bincang tadi, kamu sudah bentang. Sekarang mungkin contohlah, kamu dari slide pertama, buat soalan dari slide 1. Adrian, apa definisi perpaduan? Jap. Aduh. Sabar kau. Jap. Selek. Ya, Cikgu. Lepas ni kamu sebut fakta kamu. Fakta satu mungkin misal kata hormat menghormati dalam taat akan ibu bapa dalam perkahwinan. Apa contoh peristiwa? Kamu soal macam tu Oke. Dari slide isi pertama. Oke, Adrian sudah jumpa? Cepat sikit. Definisi sama konsep sama. Sama-sama Jangan. kau ni. Sama. Betul, soalan cepu mas betul kau ni. Sorry, maaf. Sama Adrian. Perihal berpadu, bergabung menjadi satu, sepakat dan lain-lain. Oke, hafal tu Hafal tu, Thank you. sepatutnya sudah di sini tu. Thank you, betul. Next soalan Selek. Oke, Untuk Angel. selanjutnya sebagai fakta adalah perkawinan perniagaan dalam aspek ekonomi. Apa dia punya contoh? Apa soalannya? Perkongsian perniagaan dalam aspek ekonomi. Oke, Angel jawab. Ya, saya dengar perkahwinan tadi. Perkahwinan perniagaan. Angel, so faktanya perkongsian perniagaan dalam aspek ekonomi. Contoh peristiwa. Oke. Saya akan mulai bersuara. Freeze lagi. Encik Muhammad dan Datuk Tan berkongsi saham dalam syarikat firma serba dagang internasional. Selek, kamu bagi markah kah untuk contoh dia tu? Selek. Boleh lah, Cikgu. Mary bagi contoh. Bagi markah untuk jawaban Angel tu. Apa dia bilang tadi berkongsi saham? Datuk Tan dan Cik Muhammad berkongsi saham, dia bilang, dalam syarikat firma serba dagang internasional. Ya, betul. Ada markah bagi Mary? Kalau saya tidak, Cikgu, dia tidak mention bangsa dia. Yes, betul. Itulah kau Angel. Betul Mary. Mesti sebut bangsa. Mesti sebut. Coba betulkan tu Angel. Berbangsa Melayu dan Datuk Tan yang berbangsa apa sudah dia berbangsa tu? Dia berbangsa Cina. Yang berbangsa Cina berkongsi saham dalam syarikat firma serba dagang internasional. Nyatakan berapa peratus saham dia orang tu? Saham dia
Datuk Tan Encik Muhammad 60% dan Datuk Tan 40%. Oke, 60-40. Thank you. Itu baru cara menjawab yang betul untuk bahagian contoh. Thank you. Syukur. Next, Selek. Soalan ini Tiga. untuk Charlotte. Untuk Oke. Charlotte. Ayo, time to shine. Fakta dia taat akan ibu bapak dalam aspek perkawinan. Sesuai betul nih untuk si Charlotte. Dia balik-balik tanya tadi. Silakan, Charlotte. Siapa kakak? Udah saya tulis. Si Syarifah Muina taat kepada arahan ayahnya supaya berkawin dengan abang iparnya siapa? Tan Sri Syed Aris. Setelah kakaknya Syarifah Naimah meninggal dunia ketika melahirkan Mahani. Oke, betul. Keturunan jangan lupa. Tapi tidak apa, sama juga kan? Sama juga kaum dia orang kan? Ya, cikgu. Sama ya. Melayu juga cikgu. Syarifah Syed juga. Oke, Melayu juga. Cikgu bukan Arab kan cikgu? Arab. Ya, Arab. Dari mana? Arab. Syed dan Syarifah ni memang keturunan Arab. Oh, oke. Jadi mungkin si Selek tadi ada bagi 6 isi kan? So mungkin ini boleh jadi isi yang ke-6 lah. Kan? Iya. Charlotte, Tania dapat ingat. Tapi kalau kamu lupa nama yang meninggal tu tidak payah sebut pun tidak apa. Yang penting masih hidup tu betul. Okay, so mungkin kamu cakap Syarifah Muina akur akan suruhan ayahnya menyuruhnya berkahwin dengan abang iparnya Tan Sri Syed Aris setelah kakaknya meninggal dunia ketika melahirkan Mahani. Begitupun okey. Takut nanti kamu salah nama watak. Yang penting watak sebenar yang jadi contoh tu betul. Okey? Baru bisa kasih beza tadi cik. Sampai saya tulis lagi. Ngamlah tu, tulis dia. Thank you, Charlotte. Okay, next soalan. Oke, untuk fakta dia. Denalia. Dena. Sekejap. Mana Denalia? Cikgu Dev. Oke, Rex. Untuk kamu, Rex. Oke. Fakta dia persahabatan dalam aspek pendidikan. Siapakah? Sorry ya, tadi saya masuk sampaian sudah hormat menghormati. Okey, kasih skip lah dia tu. Kau tangkap lah tu. Isi kau lah tu, hormat menghormati. Mary lah ambil persahabatan dalam pendidikan. Rahim yang berbangsa Melayu telah berkawan dengan Robert yang berbangsa Cina dan Mahani yang berbangsa Arab sejak di bangku sekolah. Okey. Ngam kan, Selek? Ya, ngam cikgu. Okey, tahniah Mary. Okey. Sekarang isi kamu apa? Hormat menghormati? Untuk Rex cikgu. Untuk Rex. Rex. Oke. Hormat menghormati dalam aspek budaya. Oke. Itu Datuk Tan dia menghormati si Encik Muhammad. Encik Muhammad? Ya. Dengan dia datang ke pejabat Encik Muhammad walaupun Datuk Tan. Beliau boleh sahaja memanggil Encik Muhammad berjumpanya. Oh, dia kira begitulah, begitu betul.
Si Ya begitu, baik tuh. Datuk Tan boleh panggil si Encik Muhammad, jumpa dia, tapi dia menghormati si Encik Muhammad, jadi dia panggil pejabatnya begitu. Betul. Apa yang kurang di situ tuh, Cikgu Sele? Ya, dia sebut bangsanya Kak Ciga. Ya, itu. Ingat tuh Oh, ingat itu bangsa. Rex ya. Tulis dalam kurungan pun cukup lah. Oke? Oke, thank you. Teruskan. Iya. Abby? Yang watak tuh baca dulu. Setiap watak tuh mau tulis kaum dia. Itu yang kalau dalam terbaik. contoh. Comelnya kucing. Ya, itu yang paling baik, Abigail. Sebab ini perpaduan kan, so kita kena nampakkan perbezaan kaum di situ. Oh, dalam perpaduan juga Kak Cikgu? Iya, dalam perpaduan saja. Kalau yang lain-lain tidak payah sebut kaum, Oke. Thank you. Teruskan Cikgu Sele, ada Abigail in the house kalau mau soal. Oke, fakta seterusnya bekerja sama dalam perlombongan aspek ekonomi. Siapa? Abigail? Ya, Cikgu. Abigail. Oke. Contoh dia Datuk Tan yang berbangsa Cina dan Encik Muhammad yang Melayu bekerja sama dengan meneruskan legasi keluarga mereka dalam mengusahakan kegiatan perlombongan di Lembah Tualang melalui penubuhan syarikat Lombong Lembah Tualang. Betul, Abigail. Tahniah. Oke, habis sudah untuk bahagian perpaduan secara umum kan, Cikgu Sele? Ada satu lagi, Cikgu. Oh, ada lagi satu. Oke. Ini soalan untuk Intan. Intan, di mana Kak Intan? Ya, saya Cikgu. Ada si Intan. Oke, Intan, soalan dari Sele untuk kamu ya. Oke. Bertolak ansur dalam aspek ekonomi. Oke, kejap. Datuk Tan, dia bertolak ansur dengan Encik Muhammad dalam perniagaan dorang. Walaupun beliau ni, caranya Datuk Tan ni ada pengalaman, dia tetap terima idea daripada Encik Muhammad. Gitu. Kasih sambung lagi Kak Saleh. Ya, ada apa lagi? Ya, oke lah, ngam satu. Ngam kan? Ya. Yes. Ngam Kak Sele, ada yang kurang kah? Ada lagi bertambah sini. Dia tidak sebut kaum. Ya. Dorang dua-dua ni mau kembang perniagaan dorang antara bangsa. Ya, membekalkan lada hitam selama 7 tahun di Jerman. Betul, tapi itu bukan kaum. Nyatakan kaum Datuk Tan, nyatakan kaum Cik Muhammad ya, kaum. Bangsa kan juga kaum. Ya, keturunan bangsa. Cina dan Melayu. Ya, selepas nama tu letak dalam kurungan keturunan dia orang apa? Datuk Tan dalam kurungan Cina dan Encik Muhammad dalam kurungan Melayu. Okey, Intan? Okey, Cikgu. Jangan lupa, contoh kamu tu sudah cantik, betul sudah. Cuma kamu tidak tersebut dia punya suku kaum. Kaum. Ya, kalau soalan perpaduan, nyatakan kaum. Baru nampak itu perpaduan. Okey, Cikgu. Okay, thank you Intan. Next. So kita sudah habis untuk perpaduan secara umum. Itu tadi isi perpaduan secara umum. So sekarang kita akan cuba masuk perpaduan secara mengkhusus hanya untuk aspek ekonomi. So soalan berikutnya adalah untuk Rosen. Silakan Sele. Rosen, ada kan? Rosen? Bos. Ya, Cikgu. Oke, Rosen ada. Bos ada. Silakan Sele. Oke. Dia punya fakta perkongsian saham antara Melayu dan Cina. Oke. Apa? Sorry. Perkongsian saham antara Melayu dan Cina. Sebagai contoh, di dalam syarikat firma sebar dagang yang telah diusahakan oleh Encik Muhammad dan Datuk Tan, mereka berkongsi saham. Saya lupa sebut. Encik Tan yang berbangsa Melayu berkongsi. Apa saya jawab nih? Encik Muhammad yang berbangsa Melayu bekerja sama dengan
Encik Tan yang berbangsa Cina dan berkongsi saham di syarikat firma Sebadagang International, di mana Encik Muhammad memegang 60% saham di syarikat tersebut dan Datuk Tan yang berbangsa Cina memegang 40% yang bukan Bumi Putra. Okey. Selek. Cikgu Selek angguk-angguk sudah. Okey. Silakan. Teruskan Selek. Fakta yang seterusnya orang kanan dalam syarikat. Mau tanya siapa Selek? Kamu sedih sudah nih. Kamu pilihlah. Mary pun boleh tuh. Adrian. 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 Handsome. Ya, Uncle Handsome. Ulang balik soalannya, saya dengar. Supaya itu lain ada stuck-stucknya soalnya. Ya. Orang kanan dalam syarikat. Oh, orang kanan. Apakah masalah lain kah? Masalah lain? Adrian putus-putus. Adrian putus-putus. Mungkin Adrian boleh tulis di ruang chat lah, Adrian. Selek. Ya, Cikgu. Cikgu punya suara okey kah? Atau cikgu punya internet yang tak okey nih? Oke, Cikgu. Oke. So, Adrian yang putus-putus kan? Ya. Okey, Adrian tulis di ruang chat. So, sementara tu Selek bagi soalan baru. Bagi si Angel. Tu sibuk sudah main gitar. Angel, dengar soalan kedua. Oke, soalannya usaha sama dalam perlombongan. Usaha sama dalam perlombongan. Angel. Apa? Usaha sama? Usaha sama dalam perlombongan. Usaha sama. Contoh kan? Contoh peristiwa kan? Iya. Datuk Tan yang berbangsa Cina dan Encik Muhammad yang berbangsa Melayu bekerja sama dalam meneruskan legasi mereka dalam usaha kegiatan pelombongan. Ngapa? Kegiatan pelombongan di Lembah Tualang melalui syarikat Lombong Lembah Tualang. Ya. Ya, sudah. Kenapa sih perlu nih? Doi, baru kena soal begitu, perlu kah? Apa saya kena tanya soalannya? Okey, ngam sudah kau perkongsian dalam perlombongan kah tu? Selek ada jawapan di ruang chat ni, mungkin dari Adrian. Tadi soalan Adrian ialah, apa soalan Adrian tadi Selek? Orang kanan dalam syarikat juga. Okey, so ini jawapan Adrian. Cik Muhammad berbangsa Melayu merupakan orang kanan Datuk Tan berbangsa Cina dalam syarikat firma Sebadagang International. Betul Selek? Betul juga. Okey, thank you Adrian. Uncle, makin bulat tau sini.
Okey, teruskan Cikgu Sele. Bulat-bulat tu masih handsome ba? Maintain handsome. Tinggi jealous. Oke, sebagai pekerja syarikat. Siapa nih? Mary lah. Dia punya soalan sebagai pekerja syarikat. Oke, Encik Muhammad yang berbangsa Melayu merupakan pengarah urusan bagi syarikat Datuk Tan Enterprise, manakala Datuk Tan yang berbangsa Cina merupakan pengarah urusan bagi syarikat Lombong Lembah Tualang. Mary selain itu Mary bangsa apa? Sorry, Mary bangsa apa? Mary Wong, Cina. Cina tuh, Mary Wong. Oh, Mary Wong. Mary Wong yang berbangsa Cina pernah menjadi merupakan bekas setiausaha Encik Muhammad pada waktu dahulu dan kini diganti oleh Mahani yang berbangsa Arab dan kini menjadi setiausaha Encik Muhammad. Oke, betul. Mary Wong. Oke, ada lagi? Sele. Hai Intan. Ada lagi 17 sudah. Oke. Oke, kerjasama Tauke Chan dengan penghulu Mahmud. Ada siapa mau jawab? Volunteer. Si Intan tuh. Soalan dia ada bilang. Soalan dia kerja. Biar dia jawab di kolam renang. Bagi aja tuh soalan, biar dia menjawab di kolam renang. Apa Cikgu? Kerjasama Tauke Chan dengan penghulu Mahmud. Kerjasama Tauke Chan dengan penghulu Mahmud. Aspek ekonomi, ya. Nah, lemas sudah dia. Kita minum air di kolam. Sudah Intan. Itulah. Intan, mana kau? Lemas cari jawaban. Dia kembali ke darat. Ya, duyung darat balik. Mute. Intan, mute tuh. Oke, terkeluar Cikgu tadi. Lah. Kami ingat kau lemas. Ada mermaid. Ya. Aspek ekonomi kan? Ya. Tauke Chan dia bercadang buat projek perumahan Kampung Pulai. Lepas tu dengan kerjasama penghulu Mahmud. Oke. Apa oke? Si Intan ni kan suka betul kasih cicil untuk kaum. Kena marah bahasa Sele. Apa kaum oke? Cikgu, perlu kaum. Tauke Chan berkaum Cina. Bercadang untuk buat projek perumahan Kampung Pulai dengan kerjasama apa dia ni? penghulu Mahmud kaum Melayu. Kenapa kau dia sekejap ada, sekejap tiada? Saya sorry ya, tadi tu saya geram betul si Intan ni. Apa okey sampai cikgu tu cakap begitu. Si Intan, jangan lupa sebut kaum Alah Intan, sudahlah bagi buka comel Intan. Saya tahu lah saya tak comel, tak boleh tukar jadi comel. Okey, saya pulangkan semula kepada Sele. Habis sudah kan Sele? Ya, habis sudah Cikgu. Okey, apapun saya pulangkan dulu kepada Sele untuk akhiri sesi pembentangan.
Apa bercakap sih? Pakailah itu kursi roda tadi. Putihnya. Cakaplah berakhir, kau tutuplah. Macam mana kalau di kelas? Macam mana kamu tutup pembentangan? Oke, berakhir setelah kita punya pembelajaran hari. Okey lah, saya lihat cikgu sambutlah. So, terima kasih kepada Cikgu Seliviana atas sesi pembentangan yang begitu kamu ni bahkan Intan yang begitu jelas untuk kita sama-sama kupas pada hari ini. Tahniah sekali lagi kepada Sele. Terima kasih atas bahan yang dikongsikan dan cikgu harap untuk tajuk perpaduan ini anda semua boleh kuasailah sebab sebenarnya dia tidak susah manapun. Simple sahaja dan contoh peristiwanya pun di sana-sana sahaja. Cuma kamu perlu ingat kamu punya formula. Apa formula? Intan sambil kau lari tu baca formula. Kalau perpaduan apa formula? Intan? Aspek-aspek cikgu. Apa formula kalau jawab soalan perpaduan? Aspek-aspek. Coba jap saya kasih lari dulu. Blur saya. Okey. Apa formula kalau menjawab soalan perpaduan? Caleg pun mau cuba sudah. Tunggu kamu besok lusa. Tulat langkat. Cikgu pun pakai iPad. Elemen plus Caleg. Elemen plus, cepatlah. Elemen plus. Anyone can cover? Intan? Aspek. Okay, elemen tambah aspek. Okay, itu satu. Kamu mesti nyatakan formula kamu dahulu. Ikut itu formula, elemen tambah aspek. Yang kedua, untuk menjawab soalan perpaduan, apa yang perlu kamu kemukakan pada watak? Selepas tulis nama watak? Kaum, bangsa, keturunan. Okey, mesti nyatakan. Kalau kamu tidak nyatakan, itu tidak menampakkan perpaduan kaum. So, itu dua perkara yang mesti kamu ingat kalau soalan tentang perpaduan. So, itu sahaja cikgu rasa untuk hari ini, sesi kelas kita. Okey, so ada apa-apa soalan sebelum kita bersurai? Ada soalan dari track Olimpik? Dari Olimpik punya atlet ada soalan? Tu Paralimpik punya atlet. Atlet Paralimpik tiada. Okey, ni satu. Apa ni? Kucing kan ni? Paralimpik tu juga. Olimpik bukan Olimpik tu. Paralimpik tu pakai kursi roda. Okey, you bahasa Intan hari ni. Okey. Adrian, Angel ada soalan? Adrian dan Angel ada soalan? Tiada. Rex? Tiada. Mary? Tiada. Rosen? Tiada juga. Kita ada ketua kelas ini. Jaga-jaga kamu ketua kelas marah. Cikgu tidak tahu. Sorry ya ketua kelas. Ada 2 orang budak nakal di sini nih. Penolong ketua kelas ada di sini bosku. Okay, so Charlotte tiada soalan? Tiada. Ini Intan pun tiada soalan. So, setakat ini saja dulu kelas kita. Mari kita ambil gambar dahulu. Kita akan jumpa minggu depan untuk tajuk baru. Okay, senyum. 1, 2, 3. Punya dekat cikgu. Sekejap. Okey, 1, 2, 3. Okey, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran. Jangan lupa buat revision untuk tajuk ini dan tajuk-tajuk lain. Kamu punya trial dalam bulan 9, 27 hari bulan most probably. So be prepared. Okey, itu sahaja. Bye kamu orang. Bye, thank you. Bye-bye. Love you.